Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskan seperti biasa pengajian mingguan kita, di mana kali ini kita dah sampai kepada bahagian yang ke-41 dalam menyebut hal-hal yang berkait dengan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada peristiwa Maulid yang berlaku pada hari kelahiran Rasulullah, daripada galakan-galakan daripada peristiwa-peristiwa selepas orang menyambut atau ketika sedang menyambut Maulid Nabi, dan sejarah-sejarah berkait dengan Maulid Nabi SAW, sampailah pada bahagian kata-kata ulama dalam menggalakkan membaca Maulid. Dan kata-kata ulama atau aqwal ulama sudah kita ambil pada 13 orang, yang ke-13, bahagian ke-13, satu sesi satu ulama yang kita dengarkan bicara mereka. Maka aqwal ulama yang kali ke-13 ini ialah kita ambil daripada ulama yang tak asing lagi, yang tak asing lagi bagi kita dari dunia Islam, iaitu Imam Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir dikenali oleh banyak lapisan masyarakat kita kerana karya-karyanya yang banyak, antaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab-kitab yang lain. Baik, Imam Ibnu Kathir ini, beliau ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tu kitab apa? Kitab sejarah daripada Nabi Adam AS sampai kepada sebelum Rasulullah SAW. Itu adalah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada pun mengenai Rasulullah, beliau ada kitab khas, ada khas mengenai Rasulullah SAW dalam kitabnya yang berbeza. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di mana dalamnya ada kisah-kisah Nabi-Nabi yang mana Nabi-Nabi Yahudi yang kita tak pernah dengar, kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab lain, semuanya ada dalam kitab Ibnu Kathir. Beliau mengumpulkan semua kisah-kisah ahli kitab, beliau kumpul, kemudian beliau buat tarjih, buat ulasan sama ada ini boleh pakai ke, ini tak boleh pakai ke, ya, sebagainya. Dalam kitab Bidayah Wahid dan Nihayah ini, juz yang ke-13, muka surat 136, Syekh Imaduddin Ismail Ibn Umar Ibn Kathir yang wafat pada tahun 774 Hijrah. Beliau ni wafat pada tahun 774 Hijrah, telah memuji Raja Muzaffar Al-Kaukabi. Raja Muzaffar ni yang telah membuat majlis maulid besar-besaran. Jadi Imam Ibn Kathir dia puji Imam raja yang adil pada ketika itu, Raja Muzaffar. Raja Muzaffar adalah raja yang menganjurkan Maulid Nabi cara besar-besaran. Beliau dikira orang pertama atau raja pertama yang buat secara besar-besaran. Kerana kita dah lalui bahawa banyak referkan kepada Maulid ini tercetus kepada dia. Banyak seperti Imam Ibn Hajar mengatakan tak terjumpa sambutan Maulid pada 300 tahun pertama sehingga pada raja zaman selepas 300 tahun. Banyak ulama-ulama cakap macam itu kerana refer kepada cara sambutannya besar-besaran. Kerana Maulid ni disambut dengan dua cara. Satu besar-besaran dengan infak yang besar, satu kecil-kecilan dengan hanya beberapa grup saja yang baca. Ingat kita kalau ikuti kita punya kelas-kelas atau kuliah-kuliah yang lalu dalam kisah sejarah pembacaan Maulid, pada zaman Salafus Soleh dah ada orang baca Maulid Nabi. Zaman Salafus Soleh dah ada. Tahun 200 Hijrah dah ada, 80 Hijrah pun dah ada. Ketika umur Imam Abu Hanifah 8 tahun dah ada orang baca Maulid Nabi SAW. Macam mana cara baca dia? Ini yang kita nak bincang nanti, insya-Allah di penghujung aqwal ulama ni. Nanti kita akan jumpa cara mereka membaca itu ialah bukan seperti mana cara kita yang cara besar-besaran.
Jadi maulid disambut dengan dua cara, besar-besaran dengan baca riwayat hadis, dan ada kecil-kecilan membaca ayat-ayat Quran nanti insya-Allah. Baik. Jadi yang sekarang ni Imam Ibnu Katsir dia puji Raja Muzaffar. Kalaulah sambutan maulid, anjuran maulid tu satu kesalahan, satu bid'ah, sudah tentu ulama akan condemn orang pertama yang melakukan tu. Orang pertama yang buat besar-besaran ni, dia akan condemn. Sebab ada hadis Nabi, barang siapa yang mencipta satu kemungkaran, dia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, dan tak kurang daripada dosanya daripada nilai. Man ibtada'a sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila mithlaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang buat sesuatu yang salah, bid'ah yang salah, sebab dalam hadis tu ada bid'ah hasanatan, man ibtada'a hasanatan, barang siapa yang buat sesuatu yang baik, di mana ada perkataan bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi kalau yang buat tu salah, maka dia barang mendapat dosa dan dosa orang yang ikutinya. Tapi imam-imam yang hebat seperti Ibnu Katsir, dia tak condemn Raja Muzaffar, dia puji lagi. Dia puji lagi. Baik, apa dia puji? Apa dia kata dalam kitab Bidatul Hinayah? Kalau nak rujuk boleh tengok juz 13. Juz 13 pasal dia punya Bidatul Hinayah tu ada banyak juz. Juz 13 muka surat 136. Cetakan yang lama. Jangan ambil cetakan Darul Huda. Cetakan Darul Huda sudah diubah kata-kata Imam Ibnu Katsir. Okey. Jadi yang ambil cetakan yang lama, cetakan Syria atau Damaskus, yang berbunyi wa kana ya'malu maulid syarif fi Rabiul Awwal wa yahtafilu bih ihtifalan ha'ila. وكان مع ذلك شحما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Ibnu Katsir dalam memuji raja. Apa dia cakap? Adalah beliau, iaitu Raja Muzaffar, menganjurkan maulid syarif pada Rabiul Awal dan membuat himpunan dalam majlis maulid dengan himpunan yang secara besar-besaran. Baik. Di samping itu, beliau adalah seorang yang berhati bersih, bersemangat, berani, wira, bijak, alim, adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempat rehatnya atau kuburnya. Ini doa Imam Ibnu Katsir sekali kepada Raja Muzaffar yang telah melihat perbuatan maulid ini tidak ada salahnya. Bagus. Tengok Imam Ibnu Katsir, siapa tak kenal, dia endorse lagi. Dia menggalakkan. Sebab itu orang yang menyalahkan maulid, dia tak baca kitab ulama. Dia tak baca kitab-kitab ulama kita, semua dia tak baca penuh. Dia tengok saja pada zahir tu, ada tak pada zaman Nabi, ada tak pada zaman salaf, tak ada, scrap. Kalau ada, Nabi mesti dah buat. Kalau benda tu baik, Nabi mesti dah buat. Itu kesilapan orang-orang, setengah-setengah orang hari ini membuat judgement, membuat andaian berdasarkan akal fikiran mereka yang sangat-sangat cetek. Sebelum kita nak buat keputusan, sebelum kita nak buat andaian apa saja, pastikan kita baca dulu bahagian tu. Apa kata alim ulama? Rata-rata alim ulama semua memuji, semuanya menggalakkan. Datang mereka-mereka ni condemn pula pasal mereka tak baca. Bila saya pernah tanya, kenapa you all semua tak baca kitab-kitab ulama kita? Baca kitab ulama bid'ah, baca Quran boleh, baca hadis boleh, baca kitab ulama bid'ah tak ada pada zaman Nabi. Baca kitab ulama padan. Bila baca kitab ulama bid'ah dan dia macam gitu, padahal turun Iqra, surah Iqra tu menggalak kita baca apa saja baca, sebab setiap bacaan tu ada ilmu. Tak salah baca. Hatta kita nak baca tulisan-tulisan orang kafir pun tak salah, boleh, bukan bid'ah. Kerana setiap bacaan tu boleh mendapatkan hikmah, mendapatkan pengajaran. Kata Imam Ali, khudhil hikmah walau kana min afwah majanin. Carilah hikmah walaupun daripada bibir-bibir atau tulisan-tulisan orang yang gila. Kata Imam Ali, orang gila pun
kita cuba cari ada hikmah tak? Maknanya begitu kuat orang Islam kita disuruh cari hikmah walaupun daripada mana-mana pelosok, atau orang gila bercakap pun kita cuba tengok ada hikmah dia tak, ada betul dia ke tidak. Sampai begitu sekali, kalau orang gila digalakkan kita mendengar dan mengkaji kata-kata mereka, apalagi orang yang tak gila, orang-orang kafir yang waras, yang bijaksana. Sebab tu Imam Malik pernah belajar dengan orang Yahudi, belajar ilmu psikologi, ilmu ma'rifatun nafs. Dia ada guru orang Yahudi, Imam Malik. Sebab apa? Keterbukaan. Jadi golongan yang condemn ni tak ada keterbukaan. Mereka tak nak baca kitab-kitab ulama kita, sedangkan boleh kita membaca kitab-kitab. Saya baca kitab-kitab Syiah, saya baca kitab-kitab Khawarij, saya baca kitab-kitab semua, saya baca. Sebab kita nak tengok apa hujah diorang, apa kata-kata diorang. Kita nak tahu ada ilmu dekat situ. Baik, jadi tengok kata-kata ini menggalakkan, membolehkan Imam dengan terang dan jelas menggalakkan kita membaca maulid. Imam Ibn Kathir tak condemn, dia malah didoakan lagi. Dia doakan lagi. Kalau dah benda salah, takkan kita nak doakan orang itu dapat ganjaran atas perbuatan dia. Baik, kemudian Imam Ibn Kathir pun sendiri ada kitab maulidnya. Kitab maulidnya ada, dia pun ada kitab maulid dia sendiri, dikarang. Kitab maulidnya ialah berbunyi Zikru Maulid Nabi SAW waridaihi, kisah kelahiran Nabi dan penyusuannya. Imam Ibn Kathir ada karang kitab Maulid Nabi SAW. Masya Allah, satu buku khas untuk maulid. Masya Allah. Dekat Quran tidak ada kisah maulid melebihi daripada kisah Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa ini maulidnya Allah terangkan detail. Mana ada Nabi kat Quran yang Allah terangkan detail selain pada Nabi Allah Isa? Kenapa Allah terangkan secara detail? Nak memberitahu kita, kalau Nabi Isa ni tugas dia hanya nak memberitahu kedatangan Nabi yang agung selepasnya. Kelahiran dia Allah detail, apalah lagi Nabi yang agung. Lebih besar lagi, pakai fahmul mantuk, kita pakai logik. Ini logik Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah yang developkan logik dalam Quran, yang mengatakan bahawa kadang-kala Quran sebut begini, yang tak sebut lebih besar. Quran melarang kita mengatakan cis kepada mak bapak. Air pukul bantai tak ada kat Quran. Lebih besar tak? Lebih besar. Tapi tak sebut. Yang sebut cis. Cis tenaga sikit je. Cis dah larang. Apalagi pukul bantai mak bapak, yang tak disebut dalam Quran. Lebih besar. Begitulah ibaratnya sambutan maulid yang Allah sebut tentang kelebihan maulid Nabi Allah Isa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, lebih besar rahmatan lil alamin daripada mubasyirin Nabi Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad, dengan Nabi yang kedatangan selepas bernama Ahmad. Baik, saya sempat dapatkan snapshot maulid ni Imam Ibn Kathir. Kalau saya boleh tunjukkan kat sini, boleh nampak clear. Ini snapshot kitabnya, Zikru Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rada'ahu, Imam Ibn Kathir, kalau boleh nampak. Okey, baik. Itu kitab beliau, yang mana Imam Ibn Kathir juga membuat kitab. Jadi sampai di sini dahulu kita share. InsyaAllah nantikan selanjutnya bahagian yang 42, aqwal ulama yang selanjutnya, iaitu kalau saya sempat menjenguk sini dalam catatan saya, iaitu tak apa, nanti kita cek betul-betul. Nanti kita cek betul-betul orangnya siapa. Yang berikut ialah Imam Yafi'i. Imam Yafi'i. Nanti kita akan dengar pula kata-kata Imam Yafi'i dalam menggalakkan maulid Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi yarji'ul ma'ab, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.